Manusia itu binasa melainkan orang yang berilmu. Yang berilmu binasa melainkan yang beramal. Yang beramal binasa lagi melainkan yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ar-ruhul ibadah al-ikhlas. War-ruhul ikhlas at-tabarri anil hawli wal quwwah. Ruh bagi ikhlas, bagi ibadat ialah keikhlasan. Maka ibadat tanpa ikhlas, ibadat kita memberi hadiah pada seorang binatang yang tidak ada nyawa. Seolah-olah kita bagi bangkai, maka menarik murka. Ya, orang bagi kita bangkai, dia bagi macam kita marah. Jadi bagi ikhlas pula dia ada sir, dia ada rahsia atau ruh. Apa ruh ikhlas? At-tabarri anil hawl wal quwwah. Melepaskan pandangan batin kita kepada haul kita dan kuah kita. Mana kita tak memandang daya upaya kita, bahkan kita pulangkan balik adalah semua dari Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Maka dia duduk tangga itu betul bahawa dia akan rasakan kemanisan ikhlas dan kelazatan antara dia dengan Tuhannya. Kelazatan, kenikmatan, kemanjaan, keseronokan dengan Tuhan apabila dapat dicabut akan penutup dia hijab dia apa? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Bila kita pandang diri kita hebat, diri kita handal, diri kita bersifat dengan sifat kemuliaan dan sebagainya, maka ketika itu dia terhijab dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang masih jauh lagi terhijab, terdinding dia dengan Tuhannya di kalangan para ulama, ya, wal ubad dan ahli ibadat yang kuat beribadat. Kadang malam dia tak tidur, siang berpuasa, dia masih terdinding lagi. Wal ubad, kemudian wal zuhad dan orang yang zahid. Nak duduk tangga zahid pun bukan calang-calang. Tapi tiga golongan dia masih lagi mahjub, dia terdinding. Bila dia masih lagi nampak diri dia. Dia rasa dia berilmu, dia rasa dia beramal, dia rasa dia hebat, ya, maka ketika itu dia terdinding daripada masuk makam makrifat yang sebenar dengan Allah. Maka padamkan benda itu dengan apa? Melihat qalbi kita menghadap kepada Ta'ala. Sebab satu kaedah besar, famadama al-'abdu lam yushahid awsaf rabbih al-'azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan qalbinya oleh Allah Ta'ala, sir dia ataupun roh dia akan menghadap tepat berkeperasanan qalbi dia dengan kebesaran, keagungan, keaibatan Allah yang maha dahsyat. Kalau tak terbuka lagi, ibadat luar saja, takkan mungkin dia boleh keluar daripada belenggu ikatan nafsu. Maka ketahui ilmu untuk memudahkan berlakunya uzlah yang menjadi satu daripada syarat besar membina kesempurnaan kedudukan insan dengan Tuhan. Ada tiga perkara. Yang pertama, menghabiskan segala waktumu dalam ibadah. Mana kita buat jadual kita tu penuh padat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tidak jadualkan, maka nafsu akan menjadualkan hidup kita. Nafsu, syaitan yang merupakan musuh kita, dia akan set jadual kita. Ya, masa ni dia hantar kita sana, pergi sana, buat kerja ni, buat kerja ni. Ada dalam kita tenggelam dalam ghaflah, kelalaian. Sedangkan Allah Ta'ala jelas, innallaha la yuhibbul ghafilin. Allah Ta'ala tidak kasih orang yang lalai. Jadi kita set jadual. Sebab itu kalau kita tengok dalam Ihya Ulumuddin, pengarang yang sama Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, dia akan susun jadual-jadual mengikut kategori. Kalau orang ahli ilmu, dia akan susun jadual dia. Kalau orang tu penuntut, ada jadual dia. Kalau orang tu ahli politik, ahli pemerintah negara, dia ada jadual dia. Kalau orang sebagai ibu bapa, ada jadual dia. Ya, dia sejak dia bangun tidur sampai dia tidur balik, supaya nak menghasilkan setiap saat itu dalam ibadatullah, ya, supaya dia tidak diperangkap oleh musuh dia tadi. Maka bimbang, ya, menghabiskan segala waktunya di dalam ibadah, maka bahawasanya di dalam ibadah, maka bimbang dan pekerjaan, dan bahawasanya berjinak-jinak, dan dengan manusia setengah daripada alamat yang muflis. Setengah daripada insan itu berlaku muflis di akhirat apabila dia banyak bercampur dalam benda-benda yang tidak memberi manfaat. Kerana gerak dia gerak yang adalah gerak yang berkualiti. Pandangan dia adalah pandangan yang menyebabkan malaikat kanan membuat catatan. Percakapan dia malaikat kanan yang tulis. Gerak dia semua malaikat kanan, itu maksudnya. Dia tidak mahu yang tulis yang belah kiri, itu bahaya besar. Jadi di kata sini yakni tiada, maknanya muflis dan tiada ibadah. Maka apabila engkau lihat akan dirimu menuntut kepada perkataan manusia dan berjumpa bagi mereka daripada ketiadaan hajat dan darurat, bukan ada darurat syar'i, dia suka, dia kalbi dia dengan manusia je. Suka seronok gitu gini-gini kan membuang masa. Jadi itu adalah satu benda yang amat bahaya dalam perjalanan rohani. Dan berjumpa bagi mereka daripada ketiadaan hajat dan darurat. Kalau ada hajat tak pula, yang dia berniaga, dia perlu kepada, maknanya berjumpa. Dia nak buat kerja-kerja yang disuruh oleh syarak tadi, atau kerja-kerja yang dikatakan mencari umpama rezeki yang halal, itu dia perlu pertemuan, itu tak apalah. Tapi lebih daripada itu, dia tak kerti set jadual, maka banyak kerugian dia akan harum. Maka ketahuilah bahawasanya orang yang demikian itu kelebihan sia-sia telah menghalau, ya. Dia selesai, mana kosong daripada berbimbang dengan ibadah, dan punggah maknanya ialah kufur nikmat. Dan senyata telah elok barang yang dikatakan di dalam makna ini, bahawasanya keadaan selesai daripada sejahtera kamu menuntun akan daku. Dan senyata kebanyakan pekerjaan yang sia-sia itu dipanggil farik, kosong hati dari beramal. Bagaimana bila hati dia tidak diikat? Itu pentingnya rahsia dalam amalan tarikat, qalbi dia sentiasa sama Allah. Ya, bila qalbi dia sentiasa dengan Tuhan, maka di situ dibukakan berbagai-bagai maknanya penambahan dalam bentuk penting ibadat rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila engkau berpalak-palak akan ibadat, ya, haknya, dan engkau dapat manis munajat dan berjinak-jinak engkau dengan kitab Allah, dan engkau membimbangkan yang demikian itu daripada segala makhluk, nasaya liar, mana tidak mahu engkau daripada bertaulan dengan mereka itu dan perkataan mereka itu. Maksudnya apa? Bila kemanisan seseorang dengan Allah Ta'ala telah ternukil dalam qalbi dia, maka perasaannya akan ada, iaitu hatinya akan liar daripada manusia. Maksudnya apa terliar? Bukan dia lari manusia, tak suka jumpa orang lain, bukan itu. Maksudnya qalbi dia tidak terikat dengan makhluk, atau ringkas dia.
Kalbi dia tidak diikat dengan makhluk. Satu kebahagiaan besar dalam hidup insan, bila kalbi dia yang mahal ni tidak diikat dengan makhluk. Bercampur makhluk tak apa. Ya. Kita bercampur dengan urusan kerja-kerja dunia, dia perlu ikhtilat percampuran. Tapi kalbi jangan. Sebab Imam Ghazali pengarang kitab mesti tertulis dalam makam dia, dekat kubur dia tu, wahai insan, aku memberi kamu adalah sangkarku saja. Ada pun dalam aku tak bagi. Jasad aku boleh. Ya. Kalau mengajar dia perlu kepada bercampur murid. Kalau orang berusaha dia perlu dengan kerja-kerja perusahaan dia yang halal, dia perlu bercampur, tu tak ada masalah. Tapi kalbi jangan. Kalbi kamu asah dia betul-betul biar ditajam dengan Tuhan. Di mana dia berada kalbi dia ma Allah. Bila Nabi Musa keluar daripada munajat, kebersihan rohani yang diasah dalam suluk dia ataupun dalam munajat dia tadi pengasingan tu menyebabkan beberapa perubahan yang amat ketara, perubahan yang sangat cantik. Ya, sehingga perkataan dia manusia dirasa macam suara himar. Ya, macam suara himar, masya-Allah, terbuka macam-macam. Ini di antara apa? Bila pembersihan itu berlaku. Maka dijadikan dua jari ini dalam lubang telinga. Kita pula buka lubang telinga seluas-luas ni. Ya. Sebab kalam ni bila masuk dalam telinga kita, kalam insan, dia akan terjun ke dalam kalbi dia. Dan bila terjun dalam kalbi dia, kalam yang masuk tadi dia akan menyebabkan ada asar kesan. Ya, kesan. Sebab tu bila kita ibadat kita rasa tawar tak sedap, kita kena cek balik. Kadang sebab pemandangan, kadang sebab pendengaran yang terjun dalam kalbi, dia akan apa? Mempengaruhi kalbi. Daripada berhadap menjadi berpaling, daripada hampir menjadi jauh, daripada terang menjadi gelap. Yang kedua, memutuskan tamak daripada mereka. Buangkan pandangan makhluk daripada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Dan buangkan perasaan makhluk nak berhadap kepada kita, buang, gantikan dengan perasaan berhadapnya Allah kepada kamu. Itu jalannya. Ghaib, buang. Maka kalbi kamu akan didudukkan makam yang tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir yang ketiganya, melihat akan kebinasaan mereka itu dan teringat demikian itu dan berulang-ulang pada hati engkau. Maka bahawasanya segala arkan, rukun-rukun ini, yang tiga ni, apabila melazimkan dia menolak, akan dikau daripada bertauran pada makhluk. Mana nak sempurnakan adab tiga ni, di antara dia apa? Kawal kita daripada banyak berjumpa dengan makhluk pada benda yang tidak memberi faedah. Dan beri faedah kena. Ya. Kita berjumpa sebab apa? Majlis ilmu. Kita berjumpa sebab apa? Sembahyang berjamaah. Kita berjumpa sebab apa? Kerja kemasyarakatan yang baik itu tak apa, tak ada masalah. Itu disuruh untuk kebajikan. Ya. Ada pun yang lain daripada itu, benda yang sisi dan sebagainya, itu naklah dikerat. Sebab unsur ini akan membawa kepada membuang masa dan melalaikan insan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menolak engkau dengan kata tadi bertaulan bagi makhluk dan berhadap ya kepada babullah, pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Babullah akan terbuka apabila kita masuk dalam babur Rasul. Ya, pintu Tuhan dia akan ikut mana pintu Rasulullah SAW. Dan pintu Rasul terbuka dengan pintu mursyid atau kaedah dia. Rasulullah SAW memberi kata dua kepada kita, iaitu tempat tilik Allah Ta'ala. Innallah la yanzuru ila suwarikum walakinallah yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tidak menilik kepada rupa zahir kamu. Maknanya siapa yang hebat, cantik, parasnya gitu, syurga tempatnya dia. Ya, dia ratu cantik kan, hebat kan, syurga tempat dia, Jannatul Firdaus ada. Ya, bukan tu ukuran tu luar. Dia nak dalam tu. Satu hari Rasulullah SAW pernah membuat kenyataan di kalangan sahabat, esok subuh akan ada seorang ahli syurga sembahyang bersama kamu. Ya, dari sahabat dengan Muhammad datang awal dan harap-harap ya dialah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Habis saja sembahyang, Rasulullah turun pada seorang. Rupanya dia ni wajah dia hitam legam kan. Ya, segi fizikal kita tengok orang pun tak dekat dia. Rasulullah menyatakan dia ni kalau pergi ke majlis orang pun orang tarai, dia sakit pun orang tak ziarah, bahkan dia mati pun orang tak ziarah. Maknanya orang yang tak terkenal langsung tapi terkenal di langit. Orang langit pandang nur dia memancar ke atas, tapi orang bumi tak kenal. Itulah orang dia. Ya, maka dia bau dia sangat harum dengan tak pakai minyak wangi. Maka dia berdoa, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya syahid dalam satu pertempuran. Ya, bila saya doakan, lepas tu dia syahid dalam satu medan. Masya Allah, itu hebat. Rasulullah tunjuk dia, orang pun tak kenal. Sebab itu maksud dia apa? Ilfin wujudak fil ardil kumun fama nabata mimman lam yudupan lam yatimani tajuh. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi, sebab benih yang tidak ditanam tidak akan sempurna tumbuh. Kita ambil buah kelapa 2 biji yang dah bercambah satu hasta, satu kita gali lubang tanam, satu lagi kita lepak agak-agak yang mana kuat, tentu yang ditanam. Yang dilepak itu kalau dia naik sebab dia gibut balik, tapi yang ditanam kuat. Mana tanamkan kamu dengan Tuhan kamu, kalbi kamu dengan dia, jangan dengan yang lain. Kun ma Allah.